Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita pada kali ini untuk membincangkan berkenaan dengan tips ataupun cara bagaimana nak refinance rumah anda sendiri. Ataupun anda boleh gunakan cara ini untuk tolong orang lain. Biasanya nak refinance ni sama ada banyak sebab, dan sebab yang paling ketara adalah untuk dapatkan cashback. Dan daripada cashback itu anda boleh gunakan untuk expand business ataupun nak renovate rumah dan lain-lain lagi lah. So macam mana cara nak refinance tu? Pastikan anda klik butang subscribe dan hit bell notification untuk dapatkan lebih banyak tips ataupun topik-topik menarik berkenaan dengan topik keuangan. Apa lagi guys? Jom. Okey, sebelum pergi kepada step by step apa yang diperlukan untuk refinance rumah, pertama sekali apa yang anda perlu tahu adalah kenapa nak refinance rumah. Okey, ini adalah 4 sebab kenapa biasanya lah yang mengikut pengalaman saya, kenapa klien-klien saya nak refinance rumah. Okey, tapi sebelum tu just nak bagi tahu yang saya merupakan seorang real estate negotiator. Dan juga seorang sebelum ni lah saya buat loan consultation. So ini adalah antara beberapa sebab yang sering klien saya beritahu kenapa nak refinance. Okey, sebab pertama, mereka nak dapatkan cashback untuk bisnes mereka. Cashback ni maksudnya selepas refinance rumah akan dapat sedikit cash. Cash itu digunakan untuk kembangkan bisnes dan lain lagi lah. Dan nombor 2, nak restructure semula pinjaman. Yang ini disebabkan oleh komitmen yang terlalu tinggi. Sebab ada jenis refinance yang dia menggunakan konsep loan consolidation. Maksudnya bila komitmen anda terlalu banyak, so anda gunakan konsep refinance untuk buang hutang-hutang yang lain dan fokus kepada satu hutang saja. Dan ini boleh dilakukan melalui refinance lah, dan tak semua bank memberikan offer seperti ini. Nak tahu bank mana, anda boleh cek di video description di bawah, dan please untuk tekan butang subscribe untuk support kami dan dapat banyak lagi info. Dan yang ketiga, kenapa klien saya nak refinance. Dan yang ketiga adalah kerana mereka nak tukar daripada pinjaman konvensional kepada pinjaman Islamik. Yang ini pun ada. Mungkin disebabkan sebelum ni dari segi ilmu tu kurang, so sekarang ni mereka nak bertukarlah kepada pinjaman yang Islamik, sebab adalah wajib bagi seorang Islam tu untuk mencari pinjaman yang Islamik kan. Dan yang keempat, kenapa kebanyakan klien saya nak refinance adalah disebabkan oleh masalah kesihatan. Ni ada satu ataupun dua lah. Ada yang mengalami kanser dan perlukan cash. Macam mana cara nak dapatkan cash tu? Melalui refinance rumah. Okey, itu 4 sebab kenapa anda nak refinance rumah. Dan selepas ini saya tunjukkan step by step macam mana cara untuk anda refinance rumah anda. Okey, kita go through satu persatu. Okay, ini adalah step pertama daripada 6 step macam mana cara anda nak refinance rumah anda. Yang pertama, apa yang anda perlu lakukan adalah untuk anda periksa harga pasaran rumah. So, yang ni step paling penting sekali, sebab kalau anda tak tahu berapa harga pasaran rumah ataupun dalam bahasa property dia market value. Kalau anda tak tahu market value, macam mana anda nak tahu berapa banyak cash yang bakal anda dapat. So, yang pertama sekali, memang nak atau tak nak kena periksa harga pasaran rumah. Tapi macam mana? Untuk periksa harga pasaran rumah, anda boleh periksa dengan bank-bank terdekat dengan anda. Tapi untuk pengetahuan anda, setiap bank ni harga market value yang diberikan oleh bank ni adalah berbeza-beza mengikut bank. Ia ada banyak sebab dan banyak faktor kenapa harga pasaran tu berbeza, dan ada kalanya mungkin ada sedikit perbezaan tapi tak jauh sangat dari segi harga pasaran. Okey, jika anda tinggal di Johor, anda boleh pergi ke link description di bawah. Saya boleh tolong periksa harga pasaran anda secara percuma. Yang untuk periksa harga pasaran ni sama ada untuk refinance ataupun untuk anda nak jual rumah lah. Okey, step pertama, perlu ingat macam kena periksa harga pasaran.
Dan nombor dua, sebelum anda nak refinance rumah anda, kena periksa komitmen pinjaman. Macam mana pastikan tiada isu secret ataupun ada loan yang tertunggak. Contoh, sebelum ni anda ada loan kereta anda tertunggak sehingga 3 bulan. Pastikan benda tu tak ada, dan kalau tertunggak sebulan tu masih boleh dimaafkan. Tapi kalau dah tertunggak sehingga 3 bulan ataupun ada isu yang melibatkan dengan pinjaman anda sebelum ni seperti AKPK dan lain-lain, minta maaf, anda perlu settlekan perkara-perkara itu sebelum refinance rumah anda. Tiada apa-apa isu dalam SITOS. Okey, SITOS ni antara isu-isu dia seperti contoh, kalau anda ada bil telefon ataupun Astro dan lain-lain, anda tak bayar. Bila tak bayar, dia akan reflect dalam SITOS. Bila reflect dalam SITOS, ianya akan menjejaskan ianya akan menjejaskan anda untuk buat refinance rumah. Jadi kalau ada SITOS, pastikan anda settlekan SITOS tersebut. Dan kalau SITOS anda terlalu besar, ada beberapa bank yang tak tengok SITOS pun. Kalau nak anda ada isu SITOS dan nak buat refinance, nak tahu bank mana, anda cek di video description di bawah dan hubungi kami. Kami akan berikan support lah dari segi bank yang tak tengok SITOS. Okey, pastikan tak ada isu PTPTN dan semua komitmen dalam keadaan baik lah, dari segi debt service ratio dan lain-lain. Dan bila semua ni okey, insyaAllah anda boleh lepas refinance rumah. Okey, step ketiga, berapa banyak cashback yang anda boleh dapat. Okey, untuk tahu berapa banyak cashback yang anda boleh dapat, anda kena tahu berapa baki hutang dan berapa harga pasaran. Okey, nak tahu baki hutang ada banyak cara. Ada banyak cara lah, tapi pada kali ini saya berikan dua cara macam mana untuk anda tahu baki hutang pinjaman rumah anda. Yang pertama adalah anda call bank tu. Contoh, anda buat pinjaman rumah dengan CIMB, anda call CIMB dan tanya berapa baki hutang sekarang. Dan yang kedua, cara kedua untuk anda tahu macam mana berapa baki hutang adalah untuk anda dapatkan security report. Sebab di security report tu anda akan nampaklah berapa baki pinjaman anda. So contoh, kali ini saya tunjukkan contoh baki hutang ada lagi 100,000 dan harga pasaran pula lepas anda cek dengan bank adalah RM200,000. Jadi pengiraan cashback yang anda boleh dapat semua adalah seperti di bawah. Okey, loan sebanyak 200,000 kali 90%. Untuk refinance memang 90% daripada harga pasaran lah. So jumlah approval adalah RM180,000. So 180,000 ditolak dengan 100,000 baki hutang, anda akan dapat RM80,000. Dan ini adalah anggaran cash yang anda boleh dapat. Dia mungkin plus minus sikit lah. Okey, apa kos yang terlibat? Okey, untuk refinance rumah ada 3 kos yang anda perlu tahulah. Yang pertama adalah lawyer fee ataupun loan agreement. So contoh, loan anda lulus dengan CIMB, so ada loan agreement yang anda kena bayar lah. So loan agreement ini bergantung kepada harga rumah. Dan nombor 2 adalah valuation fee. Valuation fee ni bergantung kepada harga rumah, tapi estimate kalau loan yang anda approve tu 300,000, valuation tu dalam anggaran dalam 1,000. Dan yang ketiga, anda kena renew balik insurans rumah anda. Okey, ini adalah dokumen yang anda perlukan untuk refinance rumah anda lah. Dia bergantung, secara asasnya dokumen yang diperlukan ada 5 dokumen ni. IC, slip gaji 3 bulan, bank statement 3 bulan, KWSP dan pengesahan majikan lah. So kalau anda kerja kerajaan, kerja swasta ataupun kerja sendiri ataupun ada mempunyai perniagaan, dokumen ini akan berbeza-beza untuk setiap sektor pekerjaan ni. Tapi secara asasnya ini adalah dokumen yang anda perlukan untuk refinance rumah. Okey, nombor 6 dan terakhir, step untuk refinance rumah. Pastikan anda mempunyai proper plan untuk anda refinance rumah. Kalau sudah ada rancangan, refinance akan jadi lebih mudah. Kenapa? Sebab saya ada klien yang pada asalnya dia refinance sebab nak dapatkan cash untuk kembangkan bisnes.
Tapi bila dah dapat cash masuk dalam bank account, dia enjoy dulu, mungkin enjoy sikit lah, tapi last dia enjoy, dia renovate, habis semua duit refinance tu, pelaburan ke mana, bayaran bulanan bertambah. Jadi kalau tiada rancangan yang konkret, saya tak galakkan untuk anda refinance. Tapi kalau anda ada proper planning, rancangan dan dibincangkan dengan pasangan anda ataupun adik-beradik ataupun partner dan sesuai, baru saya galakkan anda gunakan teknik refinance ini untuk kembangkan duit anda. Dan anda pun boleh tengok video-video saya lain dan artikel di video description di bawah. Saya sertakan tips-tips berkaitan dengan cara untuk set up business online lah. So mungkin daripada tips-tips tu ada yang bersesuaian dengan anda. Okay, last, pastikan anda like, share dan yang penting sekali klik butang subscribe bagi mendapatkan lebih banyak info-info seperti ini. Bagi mendapatkan info-info seperti ini. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Harap anda subscribe dan share video ini kepada yang lain-lain. Sekian, terima kasih.